المتقين وعباد الله الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بالتمم والخير. أما بعد. 10 خصال مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة ومجلأة للبصر ويبيض الأسنان ويشد اللثة ويذهب الحفر ويهضم الطعام ويقطع البلغم وتضاعف به الصلوات وطيب النكهة وهو طريق القرآن. Apa perintah Nabi? Dia kata pergunakanlah siwak. Salah satu maknanya kayu sugi ni lah. Ni, siwak ni. Kayu ni. Kalau boleh biar bagi ada dalam poket seorang satu. Kalau tak mau depan tu, tengok orang, tengok kuasa pelik ingat bola poket bawah. Bagi ada seorang satu siwak ni. Sebab pada siwak ini mempunyai ada 10 kebaikan. Ada 10 kebaikan pada siwak. Yang pertamanya menyucikan mulut. Menyucikan mulut. Yalah. Apabila kita gosok mulut, dia adalah mana-mana benda-benda makanan yang ada kuculan gigi itu, seotomatik dia akan keluarlah. Jadi menyucikan mulut yang pertama. Yang kedua, menyebabkan redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal Nabi buat. Siapa buat hak Nabi, maka Allah suka pada dia, Allah redha padanya. Pasal ikut Nabi. Tak sah nak rasa segan malu lah kata. Cuma hari ni, Masya Allah, saintis dapat kajian tuan-tuan. Kayu ni nak dibandingkan dengan perut gigi. Kayu ni kita guna, kita basuh, dia tidak ada bakteria. Berbeza dengan brus gigi kita. Hak plastik, Colgate, apa Darlie, apa benda, tak tahu apa tu. Walaupun kita dah basuh, apa guna, ditengok dalam mikroskop, mesti ada bakteria di sana. Bahan yang dibuat tu lah. Subhanallah tuan-tuan. Ni dah. Kayu ni dah. Kayu ara ni dah. Dia sebab dia sini, dia kadang-kadang dia rasa masin-masin sikit. Dia ada bahan di sini. Dan kita tengok lagi dah. Dengan sebab kita menggunakan kayu ini menyenangkan malaikat. Syaitan tak suka tuan-tuan. Kalau orang kena rasuk hantu, ambil ni ya tuan-tuan. Siapa kena rasuk hantu? Sebelum nak gosok, dia gosok kita dulu. Biar dia rasa pukai sikit. Waktu tu hantu tu lari keluar cepat sikit. Kalau dia tak kena rasuk hantu, dia muntah waktu tu. Dia rasa jijik dah. Kita gosok mulut kita dulu.
Gosok. Mula kanan, mula nak gosok gini. Pegang ni. Ni cara pegang. Duk jari kelingking. Bukan pegang tu. Dia cari dia. Ada teknik dia pegang. Dia duduk tu. Mula kanan. Kiri. Itu cara pakai dia lah. Jadi syaitan tak suka tuan-tuan. Jadi kalau bubuh bola pekik pun syaitan tak pernah masuk dekat tuan-tuan. Itu yang ketiga. Dan menerangkan mata. Menerangkan mata. Kena amai lalu lah. Yang kelima, memutihkan gigi. Apa kelebihan dia? Dia guna dia, kalau tuan-tuan guna dia, gosok dia, tuan-tuan tekan ni, dia tak ada lendiak. Lendiak tak ada di sini. Tapi kalau tuan-tuan guna bergigi biasa, tuan-tuan tekan balik, dia ada berlendiak. Subhanallah. Kayu ya. Tapi dia tak ada lendiak. Yang keenamnya, menguatkan gusi. Yang ketujuh, menghilangkan karang pada karang-karang gigi itu lah. Bahan-bahan yang ada pada dia ni. Cuma kalau sains kita kata teknologi hari ni, ada sebahagian dia jadikan serbuk. Lepas tu dia masuk, dia buat gosok. Itu pun boleh juga lah. Tapi boleh guna dua sekali. Yang ke-8, mencernakan makanan. Kita gosok gigi, tapi perut cepat hadam. Makanan yang kita makan akan cepat hadam, tuan-tuan. Bukan saya sebut ni, Nabi yang sebut, tuan-tuan. Nabi yang sebut. Yang ke-8-nya, yang ke-9-nya, menghilangkan balgha. Gelemar tu, dia boleh pecah gelemar, kita kata. Boleh pecah gelemar. Yang ke-10, melipat gandakan pahala sembahyang sampai 70 kali ganda. Allah Akbar, tuan-tuan. 70 kali ganda. Pada hadis ni lah, sini dia tak sebut pun. Siapa yang pakai sugi, dia sebelum sembahyang dia kosok dulu, tuan-tuan, dia dapat 70. Tapi kena basuh lah, tuan-tuan. Jangan kerja kosok tu, maknanya kita kosok sambil ambil wudu, basuh. Macam tu lah. Jangan kerja tu kosok, tapi tak basuh aja. Basuh, tuan-tuan. Sambil basuh, tuan-tuan. Jadi melipat gandakan pahala. Pahala mana? Pahala sembahyang. Menyegarkan pernafasan bau mulut dan siwak sebagai alat untuk membaca Al-Quran. Bukan tu saja. Banyak sebelum kita nak baca Quran, disunatkan kita untuk bersiwak. Bukan sembahyang saja. Nak baca Quran, termasuk mengajar macam ni lah, tuan-tuan. Nak mula kuliah, nak mula mengajar, mulakan dengan siwak. Allahumma salli alaihi. Itu 10 kelebihan tentang kesucian. Imam Abu Lis meriwayatkan dengan sanad daripada Hasan bin Atiyah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu syatrul iman was-siwaku syatrul wudu walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah wa rak'atani yastaku fihima 'abdun afdalu min 70 rak'atan la yastaku fiha. Tengok, wudu itu sebahagian daripada iman. Sebab di sana tidak sah sembahyang, tak sah tawaf melainkan dengan berwudu. Baik sembahyang sunat, baik sembahyang fardu, telahlah. Wudu itu sebahagian pada iman, dan siwak itu adalah sebahagian daripada wudu. Jadi bahasa kita sebelum nak berwudu tu gosok gigi dulu. Gosok gigi dulu. Habis tak ada guna jari. Habis tak ada guna jari. Dan andaikan tidak khawatir memberatkan pada umatku, Nabi kata, kalaulah tidak akan menjadi satu bebanan, satu kepayahan kepada kita ni, nescaya saya wajibkan bersiwak kepada tiap-tiap kali nak sembahyang. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke? Nabi kata kalaulah tidak menjadi satu bebanan, tidak menyusahkan, maka saya akan mewajibkan untuk setiap kali nak sembahyang gosok gigi dulu.
Sehingga Nabi SAW, tuan-tuan, dalam keadaan dia dalam keadaan sakit yang tenat, tuan-tuan, nak meninggal dah, siwak lagi, tuan-tuan. Dia minta Sayyidina Aisyah supaya dia nak buat ni, tak larat dah. Sayyidina Aisyah tolong siwak. Tak boleh bayang macam mana kasihnya Nabi SAW, sayangnya Nabi kepada siwak itu sendiri. Dan 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat yang tidak bersiwak. Nak mana, tuan-tuan? Pergi beli, tuan-tuan. Orang pergi umrah apa-apa ni, bagi, tuan-tuan. Pergi umrah 10 riyal depan masjid tu, 10 riyal. Tapi dia penjual di sini mahal kan? Balik sini jual satu ni sampai 4 ringgit, 5 ringgit, sedangkan secekak atau 10 riyal di sana. 10 riyal. Kalau kita nak pahala lebih, tuan-tuan, asal pergi umrah, beli kat kawan-kawan, bagi seorang satu, tuan-tuan. Cuma teknik nak guna dia macam mana, tuan-tuan? Dia ada cawan macam ni. Tuan-tuan balik, tuan rendam sikit, buah ayam sikit, rendam. Dah rendam tu, lepas tu dia akan kembang. Kembang tu potong sikit sini, buang kulit, gigit lah. Gigit dia akan pecah. Betul tak apa? Tu teknik dia lah. Jadi dengan bersiwak, 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak lebih afdal 70 rakaat yang tidak bersiwak. Tak mau kan, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan orang yang cerdik, orang yang berakal, buatlah. Maaf cakap lah. Ni 70 tak siwak, dapat besar. Tapi dengan sebab siwak dapat 70 kali ganda. Itu nak mana, tuan-tuan? Nak kena cerdik juga. Kena cerdik, tuan-tuan. Esok pergi cari. Hari Selasa ni ada kot, daripada wujud hari Selasa. Imam Abu Lis meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah, qasrul syarib, wa taklimul azfar, wa halqul anati, wa natful ibti, wasiwak." 5 macam daripada tuntutan fitrah. Maksudnya sudah menjadi kelaziman bagi setiap manusia. Maksudnya cuma kita beza kita ni, kita nak beza kita Islam dengan kafir. Orang Islam 5 fitrah ni kena ada. Yang pertamanya apa dia, tuan-tuan? Gunting misai. Misai jangan biak panjang. Gunting jangan sampai masuk ke dalam mulut ni. Penggan tadi je. Gunting misai. Cuma janggut lepas. Cuma 2 pendapat janggut ni. Satu dia kata sampai 1 cekak. Satu lagi pendapat ni kata 2 cekak. Sampai 2 je, 3 tak ada. Sampai 2 cekak janggut. 1 ataupun 2. Itu saja. Kalau lebih daripada 2, potong. Pertama, gunting misai. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, mencukur bulu kemaluan. Ini sunat 40 hari sekali. 40 hari sekali. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Tapi sakit kan? Sikit. Kalau sakit, cukup. Itu beza orang Islam. Orang Islam dia tak simpan sampai apa, berjengai kalau bulu ketiak dah. Orang Islam tu beza. Meruih lah tu. 5 lah tadi dah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siwak adalah gosok gigi sesudah makan itu lebih baik daripada mendapat 2 hamba abdi. Itu dia. Jadi apabila kita tengok tentang hadis-hadis ni, nak cerita bahawa jaga gigi ni sangat utama. Sebab apa? Sakit gigi tak boleh buat apa. Gigi dah masalah, gigi berlubang, gigi retak apa semua. Anda cabut gerah mana? Tokak tulang kambing.
Cuba 2-3 habis dekat 600 lah. Doktor kata tak ada apa. Rupanya dia retak. Bukan berlubang. Lepas tu dia serelum. Duk sakit kat masa tu nak pergi Mekah. Lepas tu dia kata satu jalan tebuk dia dah. Hak gigi tu dia elok, kita tebuk. Matikan saraf. Lepas tu anda kata ada jaminan ke? Dia pun tak jamin. Dan kita nak pergi Mekah dekat lah. Cabut memang sayang tu. Gigi sempurna tu. Cuma dia retak tu. Dia retak pasal tertokak tulang kami. Allah Akbar. Tak boleh tu, sakit semua, nyut tak boleh tidur. Kita dah berasa macam berlubang boleh masuk jari lain. Rupanya dia retak. Sebab tu macam apa? Orang kata hanya kita tulang ni kalau patah udah ini pada jenis apa? Jenis retak. Allah alam tak tahu. Kita tak pernah lagi lah. Balik sini Rasulullah bersabda lagi, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu wa la yazalu Jibril yusini bil mamalik hatta dhanantu annahu yaj'alu li'izkihim waqtan wa la yazalu yusini bis-siwak hatta dhanantu annahu yudriduni ay yudhibul lathah wa la yazalu yusini bin nisa' hatta dhanantu annahu yuharrimu at-talaq wa la yazalu yusini bis salati al-layl hatta dhanantu anna al-khiyara ummati la yanamuna al-layl. Allahu akbar. Selalu Jibril berwasiat, berpesan kepada aku, Nabi kata. Pertama apa dia? Dia kata supaya berbaik kepada tetangga, jiran kita lah. Sehingga saya menyangka kemungkinan akan diberi hak waris. Itu dah sampai tahap tu. Baik kepada jiran, seolah-olah kalau kita mati dia boleh bersaka hak kita, dia boleh bersaka hak kita. Kalau dia mati kita boleh bersaka hak dia pula. Tapi begitu hakul jiran. Jaga. Itu kata Islam ni cantik tuan-tuan. Cuma kita apa kata ikut, tak beramal tuan-tuan. Cuma jiran ni penggan dia jenak 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 di kira tu. 40 rumah pergi ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 di kira tu hakul jiran. Itu yang pertama. Dan selalu berpesan kepadaku. Siapa pesan? Malaikat Jibril. Berlaku baik terhadap hamba abdi sehingga saya menyangka kemungkinan akan ditetapkan masa untuk memerdekakannya. Itu dia. Kalau kita ni pekerja kita lah ni, kalau kita jadi bos, jadi pengarah, jadi pegawai, jangan buat nanya orang bawah. Jaga. Termasuklah ialah pekerja kita lah. Pekerja kita, orang bawahan kita, kita maknanya berkebajikanlah kepada mereka tuan-tuan. Sebab hamba dulu ni depa buat kerja tak ada gaji tuan-tuan. Lepas tu dia lebih lagi. Hamba saya buat kerja tak ada gaji. Upah dia apa dah? Makan, tempat tinggal. Tu je. Makan minum, tempat tinggal. Tu hamba saya. Macam mana boleh jadi hamba saya ni? Contohnya kita pergi perang dengan Israel ni. Menang. Kita tawan Israel. Tu Mukapiak tu jadi hamba saya. Apabila berlakunya peperangan atas agama akidah, kita lawan dengan orang mana? Orang Kapiak. Maka apabila kita menang, kita dapat tawan, mereka jadi hamba. Semua harta kita rampas. Dia tidak memiliki apa-apa. Itu Islam kata. Ini dulu. Mungkin kemungkinan hari ini berlaku apabila peperangan jihad. Macam Palestin hari ini duk perang tu boleh. Cuma hari ini dia duk tukar tawanan. Sebab peperangan di antara Islam dengan kufur begitu tuan-tuan. Hukum dia begitu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan selalu berpesan kepadaku, siapa? Jibril, supaya menggosok gigi. Itulah bersiwak hingga saya khawatir akan habis gusiku. Itu dia duk tonyok. Sampai kita kata apa? Yalah, sampai terluka gusi apa semua tu. Nabi punya tu sebegitu. Dan seterusnya Nabi berpesan kepada berbuat baiklah kepada isteri, sehingga saya kira mungkin akan diharamkan cerai. Itu dia. Sebab tu dalam khutbatul wada', masa haji yang terakhir, Nabi pun berpesan supaya berbuat baiklah kepada isteri. Jagalah mereka, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Jangan memperhambakan mereka. Nabi pesan. Nak cari orang paling baik dengan bini ni tak ada dah. Nabi ingat senang ke? Bini sampai sebelah orang nak jaga elok, ingat senang? Hak seorang tak boleh jaga kan? Ayah jaga, ni sampai sebelah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Cuma kita Nabi saja, itu keistimewaan Nabi. Kita hanya senang menyatakan kita ni hanya 4 saja, lebih tak boleh, maksimum 4. Nabi boleh, dia pun sampai sebelah. Sebelah tu dalam satu masa. Kalau campur lagi banyak lagi lah. Pada meninggal, Khadijah meninggal, seterusnya. Dan selalu berpesan kepada supaya sembahyang malam, sehingga saya menyangka bahawa sebab baik umatku ialah yang tidak tidur di waktu malam. Itu dia. Maksudnya Nabi ni tidur sikit dan malam. Selebih apa? Berqiyamul lail. Malaikat pesan lalu pada dia qiyamul lail. Sebab Nabi wajib. Nabi wajib berqiyamul lail. Kita sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ni panas tidur tak lena, bangkit awal mayang tak tahu. Habis tak ada baca tasbih subhanallah la haula wala ilaha illallah, masuk wilayah kencing kan. Tapi tidur balik itu nak sambung tidur tu, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bacalah 4-5 kali. Betul dah. Terbaiknya mayang lah. Kalau lemah sangat iman, mula macam tu dulu. Atau membaca qul Allah 3 kali kan dapat pahala sekali khatam Quran. Sebab kita, kalau kita buat macam tu, kita dah dapat sebahagian daripada qiyamul lail. Termasuk sembahyang sunat lepas isyak. Siapa yang sembahyang sunat lepas isyak, dia juga akan dapat sebahagian daripada qiyamul lail, pahala ialah. Sebab keutamaan qiyamul lail ini ialah kita kata tidur dulu. Tapi nak kata tidur dulu, kadang-kadang Abu Aswad Ad-Du'ali 30 tahun tuan-tuan sembahyang subuh dengan wuduknya isyak. Bukan sehari dua, 30 tahun tuan-tuan sembahyang subuh, wuduk isyak. Dia tidur bila tak tahu. Tu ulama-ulama tuan-tuan. Sebab tu dalam dunia alam maya hari ni kadang-kadang duk kata kutu ulama macam-macam. Tak sama tuan-tuan. Cuma 2-3 hari ni kes mahkamah tuan-tuan. Mahkamah syariah ni Eli menang buat semua tu. Kadang-kadang orang kita ni tak reti tuan-tuan. Tak reti. Dia buat perbandingan. Dia kata boh dalam pasport apa cerita. Sebab apa? Sebab buat hukum orang tak takut. Pasal tak ikut hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala. Dia kata buat depan orang ramai, bagi orang bertengok. Hukum bunuh apabila dia menjual, jual kat penalan tu, atau hukum bunuh tu, menjual khianat kepada negeri negara, hukum bunuh. Kita tak ada apa jual kat penalan lah. Dan jawab dah kali ampun pula. Tak ada apa tuan-tuan. Kita tengok sebab apa? Perundangan perlembagaan cara mata Islam, dia mendidik asuh. Cara hukum manusia buat dunia, dia bukan mendidik asuh. Dia nak
Tak ada apa, tuan-tuan. Sebab tu dalam sembahyang dia kata apa? Di bulan Rajab, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah bagi segala mudah. Nak mengurangkan jenayah, nak mengurangkan kejahatan, rakyatkan dengan sembahyang. Sebab dengan sembahyang dia tak akan mencuri, dengan sembahyang dia tak akan buat benda-benda yang tak baik. Orang sembahyang. Cuma berlaku juga main masjid tu memang main nak curi. Dia niat nak curi lah. CCTV tengok kebanyakan mereka ni adalah penagih dadah, tuan-tuan. Macam mana? Ni macam kita hukum dunia hari ni. Kes rasuah, tuan-tuan, yang duduk bangga kita kata yang hak sivil ni hebat. Yang kena tangkap penerima rasuah, yang bagi rasuah. Hak bagi rasuah macam mana? Nampak, tuan-tuan? Kita jarang tengok yang kena tangkap, yang bagi rasuah. Yang duk kena hukum, yang terima rasuah. Adil tak mana? Sebenarnya kedua-dua rashi wa murtashi, Islam kata dua-dua kena hukum. Kalau penerima dah terima kena tangkap, hak bagi siapa? Ambil tangkap tu sama. Tapi undang-undang kita tak buat apa begitu. Selagi mana undang-undang tu dibuat oleh manusia, selagi itulah ada kekurangan. Berbeza dengan peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan satu tengok hari ni mak cakap depa duk kacau Tun Iman sebab dia kaya. Lah, hak kaya lagi nombor 1 daripada 10 tu bukan sikit orang, tuan-tuan. Hampa buat siasat lah. Anu hak genting Highland apa semua tu. Oh, Syed Mukhtar hampa korek depan cacing. Nu hak kaya banyak lagi. Tiba-tiba kaya apa semua. Hei, tak faham kita ni. Hampa jenuh berjawab dengan Allah Ta'ala. Jenuh berjawab. Kalau nak kita kata nak siasat orang kaya, siasat semua. Hak nombor 1 sebab dia. Nombor 2 siapa? 3, 10. Siasat semua. Bukan dia kutip seorang dua orang tu. Tu baru betul. Tuan-tuan jangan blur. Kalau nak siasat semua. Maknanya ada agenda yang tersirat, tersurat, tuan-tuan. Lepas tu mohon. Malang lah, tuan-tuan. Kita tengok apa ni, negeri mana pula. Main Kedah pula apa ni. Sebab apa? Dalam penafsiran di sudut agama berbeza dengan penafsiran akal, tuan-tuan. Hak ada di Kuala Lumpur tu, hak kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak orang kafir buat. Contohnya kita kata hari ni, minum arak. Mahkamah Putrajaya halal. Halal, tuan-tuan. Halal ke mana? Lesen boleh. Siapa ada lesen boleh minum. Islam haram. Hang ada lesen kata ada lesen haram. Nampak kita, tuan-tuan. Aduh bangga Mahkamah Putrajaya tu. Hukum lagi apa? Hukum judi. Islam kata sikit ke banyak haram. Tapi Putrajaya yang diberi lesen halal. Alhamdulillah kita Kedah dah tak ada dah. Spot Toto apa semua tu. Mana ada lesen boleh beli 10 tiket, 20 tiket. Nampak, tuan-tuan? Putrajaya kata haram, halal judi apabila ada lesen. Tak ada lesen haram. Islam hang ada lesen kata ada lesen haram berjudi. Nampak kita, tuan? Ini satu mana kita orang Islam kena tengok balik, kena buat macam satu wacana, satu perbahasan bagi nampak hak ni undang-undang sivil yang dicipta oleh manusia, yang ditinggal oleh penjajah. Hak ni hak Allah Ta'ala. Bagi nampak elok kita, tuan. Bagi nampak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam isu je hari ni. Datuk Seri Najib dengan Anwar Ibrahim.
Ni hukum agama tuan-tuan. Hak Najib ni dia boleh keluar ni. Hak Anwar Ibrahim tak boleh tuan-tuan. Tak ada maaf. Hak Najib dia bayar ganti rugi selesai. Anwar Ibrahim tak ada bayar tuan-tuan. Kes Luti tak ada dunia yang boleh bayar. Hukumnya rejam sampai mati tuan-tuan. Kalau kata Najib curi duit, habis tak ada kata kes Islam, hak tangan lah. Tapi masih hidup tuan-tuan. Tapi hari ni dunia nampak terbalik. Najib lebih jahat daripada Anwar. Ni kita berbahasa di sudut syariat tuan-tuan. Sebenarnya Anwar lebih jahat daripada Najib. Tuan-tuan faham lagi? Hak balik arak judi tadi tu. Kacamata Islam tak sama tuan-tuan. Penilaian Islam. Kita kata zina apa semua tu ni macam apa? Baru ni kita kata apa? Hot daddy kah? Yang lelaki tidur dengan 6 orang perempuan buat video. Hukum Islam dia tu rejam sampai mati. Hak 6 orang tadi kalau bini orang janda kena rejam sampai mati. Hukum Islam begitu tuan-tuan. Hak Allah Ta'ala. Selagi mana kita tak ikut hak Allah Ta'ala, Allah tak akan tolong kita. Tak tolong macam mana? Terbukti macam mana? Penjara makin besar. Penjara makin bertambah. Tu saja bukti dia. Nak bohong macam mana tuan-tuan? Penjara makin banyak, penjenayah makin banyak, menunjukkan gagal sistem manusia. Lepas tu ikut Allah Ta'ala. Balik sini tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-A'mashi dari Mujahid berkata, abta'a Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa atahu faqala ma hasabaka ya Jibril, qala wa kaifa na'tikum wa antum tuqallimuna azfarakum wa la ta'khuduna min shawaribikum wa la tunquna birajimakum wa la tastakuna summa qala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Pernah terjadi pada Jibril bahawa Jibril agak lama tidak datang kepada Nabi. Ketika datang ditanyanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menahanmu wahai Jibril? Lama tak mai kat Nabi. Pasal apa tak lama tak mai? Jawabannya, bagaimana akan datang kepadamu padahal kamu belum menggunting kukumu. Itu dia. Kat kuku. Kat kuku tuan-tuan. Cuma umumnya mula kanan dulu. Lepas tu baru kiri. Baik kaki, baik tangan. Cuma elok kalau kanan apa, mula jari telunjuk. Dia pergi kot tu. Patah balik. Dalam cara teknik, asalnya mula kanan dulu lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi terat kuku ni. Allah Akbar tuan-tuan. Jadi orang Islam ni bukan jenis simpan kuku panjang tuan-tuan. Tak ada. Dan belum memotong misaimu, juga tidak membersihkan tepi-tepi jarimu. Itu dia. Dan tidak bersiwak. Kemudian Jibril berkata, tidak kami dapat turun kecuali dengan perintah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Bukan saja jangan turun, tapi Jibril dah bagi isyarat. Orang Islam tak boleh simpan kuku panjang. Orang Islam tak boleh simpan misai panjang-panjang. Dan kita kata orang Islam sentiasa mulut kena suci. Secuci tuan-tuan, mulut. Sebelum tidur, bangkit tidur. Sabdanya Nabi lagi, haqqu ala kulli muslim al-ghaslu yawmal jum'ah was-siwak wa tibu. Kewajipan setiap muslim pada setiap Jumaat, pada hari Jumaat, ialah gosok gigi. Dan yang keduanya berharum-haruman, ialah nak main masjid sembahyang.
Mai pakai baju berpeluh apa semua, dah 3 hari tak basuh, jam bersin orang sebelah. Pakai, kita kata hari Jumaat tu pakai baju hak baru. Tak baru pun baju yang lepas basuh. Jangan pakai baju hak kemarin. Apatah lagi pakai baju hak 2 hari dah, jangan. Asalnya baju baru ataupun Allahumma shalli ala sayyidina, pakai baju yang baru basuh. Dan letakkan wangi-wangian. Humaid daripada Abdul Rahman berkata, siapa yang memotong kukunya pada hari Jumaat, maka Allah mengeluarkan daripadanya penyakit dan memasuknya ke dalam ubat. Itu dia. Asalnya terbaik potong kuku hari Jumaat. Dengan buang kuku sebenarnya buang penyakit. Kuku ni dia ada tuan-tuan. Bab penyakit ni. Daripada kuku. Dah lah lembu penyakit kuku tu kata tu. Tak boleh makan daging terus. Jangan main kuku ni tuan-tuan. Dia ada bisa dia tuan-tuan. Dia ada bisa dia. Jadi nak buang bisa dia, kita kata potong hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita buat macam hari ni, kita nak ajak anak cucu kita hari Jumaat pagi. Ni balik ramai ni. Cuti sekolah. Pakat balik mantuk. Tok nak dapat pahala, tok wan nak dapat pahala. Mai hari Jumaat pakat kat kuku. Nak bagi mesra lagi, tok wan holok cucu tolong kat. Mata tak nampak. Lepas tu sambil-sambil cucu semua ajak tuan-tuan. Memang kena bentuk macam tu, pesan pula. Cik lepas ni nak kat kuku ke hari Jumaat. Dan tok wan duk ajak macam tu, tok duk ajak macam tu. Pekat kan tuan-tuan? Kena ambil kisah macam tu. Bukan ambil kisah bawa jalan pergi ronda pekan Selasa ke tak tu je. Hak ni lebih utama tuan-tuan. Jaga sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam syurga pada malam Isra' dan Mi'raj, dihadapi oleh bidadari dan mereka berpesan, wahai Muhammad, ajarkan kepada umatmu supaya bersiwak, sebab tiap kali bersiwak maka bertambah elok lagi bagus. Allahu Akbar. Hak bidadari pesan. Lepas tu kata tadi hak 10 perkara yang Nabi pesan, jangan tinggal sugi, jangan tinggal peruh gigi. Ibnu Syihab berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, maksudnya sesiapa yang memotong kuku pada hari Jumaat, maka aman baginya daripada penyakit kusta. Aman, terpelihara daripada penyakit kusta. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata fi kulli 40 yawman halqal anati wa fi kulli jum'ah qassal asfar. Asfar. Okey, lam tu tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan pada selambat-lambatnya tiap 40 hari lalu dia akan mencukur bulu kemaluan. 40 hari cukur bulu kemaluan. Dan tiap-tiap minggu dia akan kerat kuku. Allahu Akbar tuan-tuan. Betapa pesihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa Islam mengenengokkan. Tuan-tuan tengok apa? Maaf cakaplah. Beza kita. Sing lah. Dia tak gunting misal. Tuan-tuan tengok macam mana. Kau tak gunting misal. Kalau kuat lagi rambut kau tak gunting lah tu. Sanggui apa semua. Pasal rahmat kita jadi orang Islam tuan-tuan. Bersih tuan-tuan. Nabi bersabda lagi, tayyibu afwahakum, maknanya sedapkan bau mulut, sebab mulut itu alat untuk membaca Al-Quran, yakni bersiwaklah selalu dalam setiap waktu. Dia nak bahasa kalau kita nak baca banyak ini apa? Maknanya kayu dia kena ada dalam poket lah. Nak kena ada dalam poket. Kita nak baca daripada siwak tadi, nak mudah fahamnya, kayu ni kan dalam poket. Kalau orang tua-tua pondok, dia ikat di mana? Ni. Ikat dia tasbih. Dia ikat tali dia tu. Orang tua-tua pondok. Bila dia tak panjang ni, dia pendek sikit. Nak payah lagi, dia buat keluar tasbih, dia tunjuk gigi dia.
Beramal, orang tetap pondok, ikat. Tapi begitu, nak pastikan tak tertinggal. Tak tertinggal. Imam Abu Lis berkata, siwak, gosok gigi itu ada 3 macam. Kerana Allah akan yang pertama kerana Allah. Buat tu kerana Allah, bukan nak menunjuk apa. Yang kedua kerana nak ikut sunnah Nabi. Yang ketiga adalah untuk kesihatan tubuh badan. Siapa guna ni? Sihat. Bukan kerana apa? Kerana buat tu kerana nak menunjuk riak dan sebagainya. Tak. Adapun yang niatnya kerana Allah, menurut tuntutan Allah dan sunnatul Rasul, maka ia pasti mendapat pahala. Jalan. Kalau betul kita sayang Nabi, tuan-tuan, carilah kayu, tuan-tuan. Esok pergi beli. Sebab Nabi tak tinggal, tuan-tuan. Pakai serban sunnah Nabi, tuan-tuan. Kadang-kadang orang takut pakai serban, kita takut tolak jadi imam. Nanti tak apa nak berani. Tak apa pagi Jumaat, tak apa, tuan-tuan. Orang ramai meh Jumaat, confirm dah. Tuan-tuan nak pakai sebab pakai jemaah. Tuan-tuan takkan jadi imam, tak jadi khatib. Hak waktu maghrib jangan. Kalau tak puasa kemas tu jangan. Main tinggi orang tolak. Kalau puasa kemas dah tak apa lah. Dia pun tengok dengan sorban, dengan jubah apa semua. Tolak di depan. Boleh tak apa? Nah, dan untuk setiap sembahyang akan menggunakan siwak 70 kali ganda lebih pahalanya daripada sembahyang tanpa bersugi. 70 kali, tuan-tuan. Ni ada ni hak ujung-ujung usia ni. Kena bonus, kena ambil banyak, tuan-tuan. Duk kira nak duit berim, duit apa? Kesian nak tengok pakcik tu. Tunggu 3 jam nak dapat RM150 tu. Dia pokok senar, tuan-tuan. 3 jam. Banyak. Duk tunggu 3 jam. Dia tengok dapat RM150. Allah Akbar, tuan-tuan. Tua dah. Nak hambak kata orang tak ada duit, tuan-tuan, hari ni. Hambak kata duit masuk belatok panjang. Lepas tu dia kata ekonomi stabil. Ada apa, tuan-tuan? Orang mampu nak makan, tak ada hambak masuk tu belatok panjang. Tengok hari Jumaat apa ni. Ya Allah, tanya 3 jam. 3 jam duduk belatok tunggu, tuan-tuan. Allah. Nilai sikit ni, nilai banyak Allah nak bagi ni. 70 kali ganda. Pastikan nak ni, tuan-tuan. Adapun jika tujuannya hanya untuk kesihatan, maka tidak dapat pahala. Dia niat macam apa? Pasal doktor kata hang kena guna ni. Dia kata kalau kita tak guna ni, doktor kata gusi hang ni, kita kata bengkak. Nak bagi lega, hang kena gunakan itu. Dia guna tu tak dapat pahala, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak merawat, bukan kerana Allah Ta'ala. Dan bila tujuan riak, maka ia berdosa dan tidak dituntut. Nak menunjuk pula dia ni bersugi, bangga pula, tak payah. Nauzubillah, tuan-tuan. Taus daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang mana Allah berfirman tadi kita kata, perhatikan ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, maka dilaksanakan semuanya. Maka Allah berfirman, sungguh kami menjadikan engkau sebagai imam, contoh tauladan, diuji dan menjaga kebersihan di bahagian kepala dan 5 di badan. Kepala apa dia? Hak 5 di kepala, iaitu gunting misai. Ni beza orang Islam dengan kafir. Orang Islam dia tak simpan misai, dia 2, sama ada dia gunting ataupun cukur. Ada 2 pendapat. Gunting tak apa, cukur tak apa. Tapi kita ni telajak terus, cukur misai, cukur janggut terus.
Janggut dia suruh simpan. Walaupun surat tuan-tuan. Cerita panjang lah. Belajar simpan dapat pahala tu. Kadang kena buat apa? Dapat pahala. Nak beri panjang macam je, takut panjang sangat. Simpan sikit dah. Biasa sikit dulu. Dapat pahala tuan-tuan. Dan kita ni buat amal kurang dah. Buat cara ni tuan-tuan. Potong telefonor pergi. Pakai simpan tu sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk tengok ketua polis, bekas ketua polis Kedah tu, panjang dah dia ni. Bekas ketua polis Kedah tu, Haji Muttalib. Duk di Kuala Ketik. Panjang dah lah. Dah lah dia ada kerja polis tak boleh simpan. Pencen simpan terus. Pasal dia dulu mengaji duduk di daerah tu. Rumah sebelah Masjid Ahmad. Dia cuma bekerja. Kerja polis, kerja. Cari nafkah tak ada salah apa. Pencen tu simpan terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi potong misalnya berkumur-kumur menghirup ayak kena hidung. Mi wuduk ni. Suk ayak tu. Dia tu ni. Dia untuk otak tuan-tuan. Dia untuk apa? Orang yang selalu beramal isap ayak masuk hidung, dia akan terselamat daripada stroke. Selamat daripada stroke tuan-tuan. Cuma kita tak amal tuan-tuan. Dah kena baru nak tu. Masuk ayak sebab kita puk ayak masuk hidung tu, dia puk, dia main kotak tuan-tuan. Dia macam senaman otak lah. Ni doktor sendiri, doktor perubatan yang sebut tuan-tuan. Cuma Nabi suruh masuk ayak lepas hidung. Hari ni doktor perubatan kata kesan ayak masuk hidung, dia akan memberi satu kesegaran kepada otak, menyihatkan otak. Kau ni berat nak amal kot. Takut kena stroke. Amal ni tuan-tuan, insya-Allah. Dapat pahala tuan-tuan. Siwak seterusnya yang keempat, dan menyisir rambut di kepala. Sikat rambut tak bersudun macam Maggi tuan-tuan. Jadi sikat rambut bagi kemas, buah minyak bagi elok tuan-tuan. Rambut tu sendiri. Hak tu di kepala. Dan di badan pula potong kuku. Ni khitan. Lah ni musim apa? Musim dia ni. Musim dia. Baik lelaki, baik perempuan. Mai puak-puak Mak Saleh ni di Afrika tuan-tuan, dia dakwah. Dia macam apa? Menghukum orang yang khitan perempuan. Sedangkan Nabi yang suruh tuan-tuan, khitan lelaki, khitan perempuan. Khitan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ialah ada hikmah dia tuan-tuan. Ada hikmah. Hikmah yang paling tahu saudara baru tuan-tuan. Ini sungguh tuan-tuan, saudara baru. Dia masuk Islam, lepas tu dia menyunat. Dia tanya, dia tengok macam mana. Kita ni tak tahu sebab kecil menyunat dah. Nak tahu apa kelebihan menyunat, tanya saudara baru. Hak lelaki lah. Tanya tengok, dia boleh contoh. Sebab tapi syarat dia kahwin dah lah. Dia kahwin sebelum masuk Islam. Lepas tu dia masuk Islam, dia menyunat, tanya dia tengok. Dan khitan kita kata mulanya Nabi Ibrahim AS dituntut tuan-tuan. Cuma ada Nabi-Nabi yang beranak dah khitan dah. Mana-mana tak perlu lah. Tak perlu sunat. Dia menyunat. Besar beranak tu dah tersunat sendiri dah. Pada badan lagi pada mencabut bulu ketiak ataupun mencukur. Yang seterusnya kita kata mencukur bulu kemaluan. Dia kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada badan. Cebok dengan air.
Cebok dengan ayat apa dia? Ha? Orang Islam ni kena rajin mandi tuan-tuan. Ha? Jangan busuk masak. Hak badan orang Islam ni kena mandi, kena bersih, kena dalam keadaan sentiasa bersih tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Lepas ni kita tengok keutamaan hari Jumaat. Wallahu a'lam. Hari ni berapa bulan? 11 24. Ada tengok tu tabung OKU. Mungkin saudara kita ni, siapa-siapa nak bagi semangat, silalah. Mudah-mudahan menjadi satu keringanan kepada saudara kita. Kau nak tanya apa tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tarba', min la tujabu la rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir quburana wa qubur aba'ina bil Qur'an. Allahumma amin. Walhamdulillahil alamin. Satu lagi, kalau siapa yang berhajat nak pergi umrah, masih ada kosong lagi.